Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini para pelajar sekalian, kita akan melihat tajuk reka bentuk hiasan dalaman ya. Minggu lepas kita dah belajar mengenai reka bentuk landscape kan. Reka bentuk landscape yang kawasan luar tu kita buat taman dan sebagainya. Tu ingat tak? Tak ingat apa itu reka bentuk landscape? Itu sebabnya cikgu suruh tonton video yang cikgu hasilkan sampai habis. Ramai di kalangan awak hanya tonton beberapa bahagian saja. Hari ini cikgu harap semua orang akan tonton sampai habis ya. Bagus. Satu lagi, sekejap lagi macam biasa cikgu akan bagi kod untuk kedatangan bagi tajuk kita hari ini, reka bentuk hiasan dalaman. Tonton. Sila tonton. Pastikan awak tonton sampai habis ya. Jangan skip. Boleh? Boleh. Bagus. Tajuk kita hari ini reka bentuk hiasan dalaman. Ya, sebelum terlupa, yang minggu lepas tu, siapa yang belum buat lagi reka bentuk landscape taman sekolah tu, sila buat, kemudian muat naik kepada Google Form yang cikgu sediakan. Hanya baru 5 orang. 5 orang yang 5 orang yang dah muat naik ya. Okey, kita masuk terus kepada tajuk kita hari ini, iaitu reka bentuk hiasan dalaman. Semua orang ingin rumah yang cantik dengan hiasan dalaman yang menarik. Rumah yang cantik bukan hanya dilihat dari segi luaran sahaja, tetapi dari segi hiasan dalaman. Persoalannya, bagaimanakah seseorang itu harus menghiasi rumah mereka? Apakah yang memberikan impresi kepada mereka untuk menghasilkan hiasan dalaman? Tajuk kita hari ini berkisar kepada pengubahsuaian dalam rumah awak. Dalam rumah anda. Bagaimana kita nak ubah rumah anda menjadi lebih luas, lebih lapang, ataupun lebih moden dan sebagainya. Kita ada konsep dia. Macam awak lah nak pergi sekolah, konsep kita pergi ke sekolah pakai baju sekolah. Baju putih, seluar hijau. Itulah konsep kita. Kalau awak buat nak pergi Tesco, awak dengan mak ayah awak pakai sempol-sempol aja. Kalau awak nak pergi dengan berhari raya, awak pakai smart-smart je. Bergantung kepada sesuana tu. Hari ni kita lihat mengenai konsep reka bentuk hiasan dalaman. Pengubahsuaian dalam rumah awak. Sejarah perkembangan reka bentuk hiasan dalaman. Reka bentuk hiasan dalaman bermula sejak zaman purba. Ini berlaku apabila manusia pandai menghias tempat tinggal mereka di dalam gua dengan hiasan lukisan-lukisan dinding. Masyarakat Mesir purba juga terkenal dengan lukisan mural pada dinding yang dipercayai mendahului reka bentuk hiasan dalaman. Gambar yang ditunjukkan itu adalah lukisan gua zaman purba. Apabila orang Rom dan Grik menguasai Mesir, mereka memperkenalkan tiang pilar, pasu dan lukisan yang sebagai hiasan. Reka bentuk hiasan dalaman mengalami perubahan dengan kemunculan gaya reka bentuk baharu di Eropah, terutamanya seni bina Gotik dan Renaissance di Itali. Pada abad ke-18 dan ke-19, seni Barok, Art Deco dan Art Nouveau telah mengetengahkan reka bentuk hiasan dalaman kepada umum. Reka bentuk hiasan dalaman telah dipengaruhi oleh campuran gaya dari seluruh dunia sehingga membawa kepada era outlet
romantisisme. Pada abad ke-20 dan ke-21, pada abad 20 dan 21, semakin banyak golongan yang terlibat dengan reka bentuk hiasan dalaman. Hiasan dalaman kembali semula pada gaya lama dan vintage. Namun demikian, terdapat juga reka bentuk hiasan dalaman yang agak ringkas dan menarik. Pada hari ini, reka bentuk hiasan dalaman ialah gabungan gaya lama, vintage dan moden. Reka bentuk ini menepati cita rasa dan sesuai dengan peredaran masa. Ini contoh-contoh reka bentuk abad ke-18 dan ke-19 dan reka bentuk abad ke-21 yang ringkas. Di sebelah kiri itu ialah hiasan dalaman abad ke-18 dan ke-19. Reka bentuk lama-lama ya. Yang sebelah kanan itu hiasan dalaman pada abad ke-21. Macam awak sekarang lah. Yang ringkas-ringkas. Okey. Prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Jenis ruang dalaman. Terdapat pelbagai jenis ruang dalam bangunan. Setiap jenis ruang mempunyai ciri dan keperluan tersendiri. Pada umumnya, ruang dalaman boleh dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu ruang kediaman, ruang pejabat, ruang bangunan perniagaan, ruang kesihatan dan ruang pameran. Gambar-gambar itu yang awak lihat itu ialah jenis ruang dalaman. Ruang kediaman, ruang pejabat, ruang bangunan perniagaan, ruang kesihatan, ruang pameran. Kalau ruang kediaman, rumah hiasan ataupun ubah suai rumah awak, bagaimana kedudukan kerusi, meja, lampu, televisyen dan sebagainya. Ruang pejabat, macam mana dia hiaskan dengan ruang pejabat tu, mestilah dia lebih fokus kepada penggunaan kerja, cara kerja yang lebih efisien. Macam mana dia nak buat struktur bagi seseorang tu berada dalam yang sentiasa untuk menghasilkan kerja. Okey. Ruang bangunan dan perniagaan. Ini awak boleh pergi ke IKEA ke, MyTown ke, Wellington City ke, awak tengok sendiri. Bagaimana keadaan kat dalam dia. Awak akan nampak pelbagai lot-lot kedai, secara pusingan dia macam mana, cara pergerakan dia macam mana. Ini awak dah alami ya. Ruang kesihatan. Ini kat hospital ke, klinik ke, macam mana dia susun untuk ruang kesihatan. Macam mana susun katil, wad, bahan-bahan ataupun alat-alatan kesihatan. Okey, bergantung kepada kawasan. Ruang pameran. Ni ruang pameran ni kita nak pamerkan, contohnya kita nak pamerkan karya seni. Macam mana kita nak susun pada dinding-dinding, kemudian di mana sudut untuk karya yang lebih menarik untuk orang tonton dan sebagainya. Peranan dan fungsi. Peranan dan fungsi ya. Peranan dan fungsi reka bentuk hiasan dalaman bergantung kepada jenis ruang dalaman tersebut. Berikut adalah peranan dan fungsi reka bentuk hiasan dalaman sesebuah bangunan. Mencantikkan ruang dalaman. Menjadikan ruang sempit kelihatan luas. Menjadikan rumah yang murah kelihatan lebih mewah. Memberikan keselesaan kepada penghuni dan pengunjung. Mengelakkan kebosanan kepada penghuni dan pengunjung. Ini perkara-perkara yang utama dalam peranan kita ubah suai. Mencantikkan ruang dalaman, betul. Kalau kita ubah suai, pertama sekali kita nak cantik. Nak menarik, nak lihat bergaya, anggun untuk keselesaan kita. Menjadikan ruang yang sempit kelihatan luas. Macam mana kita nak hasilkan ruang yang macam mana kita nak jadikan ruang yang sempit ni, macam rumah kita lah. Rumah kita kat KL ni macam mana, tak berapa besar. Okey.
biasanya dalam 800 square feet pun ada, 900 square feet, 1200 macam tu lah. Jarak antara ruang yang ada dalam kawasan rumah kita. Tapi kita nak nampak dia tu luas. Macam ruang tamu awak. Ruang tamu awak kalau awak ukur dalam 2 depa tengah je. 2 depa setengah lebar, panjangnya dalam 6 depa lah, maksudnya dalam 6 meter. Ataupun 3 meter lebar, 7 meter panjang. Maksudnya macam itulah. Tadi bila kawasan ni sempit, bagaimana kita nak nampak dia luas? Dari segi penggunaan cat dia, dari susun atur perabot dia, lighting dia, pencahayaan dia macam mana. Ini semua peranan apa barang-barang yang kita nak letakkan di situ. Boleh berikan keresahan kepada penghuni dan pengunjung. Ini mesti normal, mesti ini normal. Kalau awak ubah suai, awak nak selesa. Ya, macam awak pakai kasut. Awak tak nak pakai kaki awak saiz 8. Awak pakai saiz 2. Sesuai tak kan? Baju awak, badan awak M, awak pakai XS ataupun yang baby punya. Memang tak boleh lah, tak muat lah. Maksudnya di sini ada satu kesesuaian lah dalam pengubahsuaian kita untuk keselesaan kita. Kita tengok apa objek tu ataupun kita pandang kawasan tu, kita akan rasa selesa. Orang datang pun selesa. Mengelakkan kebosanan dan kepada penghuni dan pengunjung. Betul juga tu. Macam rumah cikgu ni, hampir 3 tahun sekali cikgu akan cuba cat baru lah. Cat lah warna-warna lain. Okey. Sebab apa? Kita dah boring lah. Kita tengok warna yang sama je. Terutamanya warna merah. Cikgu tak berapa suka sebenarnya warna merah. Sebab apa? Bila warna merah, dia lebih menyerah. Lebih terang sangat. Tapi bergantung pada konsep-konsep yang kita nak buat lah. Cikgu lebih suka kalau hijau muda, biru muda. Yang tak berapa legak. Yang tak berapa bersinar. Hanya bila terpasang lampu tu, dia tak berkilat lah. Dia macam legak sikit. Sebenarnya bergantung perasaan ataupun cara-cara pengubahsuaian ni bergantung kepada individu dalam rumah tu. Mungkin mak suka warna merah, ayah suka warna hijau, adik suka warna biru. Tapi kita pilihlah yang mana terbaik untuk kesesuaian keluarga kita. Okey. Prinsip dan elemen. Mereka bentuk hiasan dalaman mempunyai prinsip dan elemen yang tertentu. Prinsip dan elemen ini menjadi tunjang kepada reka bentuk hiasan dalaman. Terdapat 6 prinsip reka bentuk yang perlu dipatuhi, iaitu imbangan, penegasan, harmoni, kesatuan, kepelbagaian, kontra. Elemen reka bentuk hiasan dalaman pula terdiri daripada elemen semula jadi dan buatan manusia. Okey, prinsip yang kita perlu patuhi seperti imbangan, penegasan, harmoni, kesatuan, kepelbagaian dan kontra. Kita lihat dahulu apa itu imbangan. Prinsip imbangan. Terdapat 2 jenis imbangan, iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Imbangan simetri mempunyai ciri objek yang sama berulang-ulang pada kedua belah. Imbangan simetri tidak dicapai menggunakan beberapa objek berbeza mempunyai daya tarikan dan berat secara visual yang sama. Imbangan ni sebenarnya ada orang suka imbangan simetri, ada orang suka tidak imbangan simetri. Okey, imbangan simetri sama berat. Contohnya kalau kanang ada lampu biji warna putih, sebelah kiri pun lampu warna putih, itu imbangan simetri lah. Ada juga orang minat imbangan tidak simetri, contohnya kanan letak lampu merah, bentuk dia bunga-bunga, sebelah bahagian depan pula letak lampu biru, corak geometri. Sebenarnya bergantung kepada penyusunan tu. Penyusunan tu sendiri yang akan memberikan
memberikan perbezaan. Awak cuba tak payah pening kepala. Nanti awak cuba susun atas sofa je, sofa rumah awak. Kalau awak ada sofa, cuba susun atas. Awak tarik ke kanan, jadi macam mana sofa tu, awak letak ke tengah-tengah rumah tamu awak, jadi macam mana. Awak letak ujung rumah tamu awak, jadi macam mana. Awak letak di sebelah TV, jadi macam mana. Itu macam simple je sofa. Jika sofa awak terlalu besar, awak susun, ruangnya masih lagi sempit. Jadi kita kena jarakkan macam mana. Bergantung pada susunan juga. Itu. Okey. Kontra dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai unsur seni yang bertentangan seperti warna, rupa, jalinan, ruang. Fungsi kontra lebih menarik perhatian, memberi fokus dan mengelak kebosanan. Kontra, kalau awak tengok pada gambar tu, hijau, nampak tak? Ni, pada kursi. Jika sekali imbas, mata awak akan tertupu pada hijau yang atas tu kan. Kemudian corak pada bantal yang ada pada kursi tu. Warna merah, pink, biru, oranye, kuning. Okey. Dia pelbagaikan warna, tapi konsep dia simple je. Di situlah pentingnya kontra ni, yang memberikan satu kelainan. Okey, mesti awak pandang. Kita ada titik tumpuan. Okey, kesatuan. Kesatuan dapat dilakukan dengan menggabungkan elemen-elemen prinsip, elemen-elemen dan bentuk hiasan dalaman secara harmoni. Prinsip kesatuan ini adalah untuk menghasilkan elemen yang saling melengkapi. Ialah, okey, awak tengok ini gambar rajah yang ada dalam kesatuan. Kesatuan ni contohnya meja awak warna merah. Mungkin kita nak satukan dia dengan background ataupun kapet yang berwarna lain, ataupun mungkin kita boleh gunakan meja makan awak bulat, meja teh awak bulat, cuma warna yang berlainan. Ataupun apa, ini macam cakap tadi, saling melengkapi antara satu sama lain. Objek tu macam mana awak lengkapi antara satu sama lain. Macam awak pakai beg. Contohnya beg awak warna pink, baju awak mungkin kita kena sesuaikan dengan beg itu. Okey. Tapi kita boleh gunakan konsep kontra. Beg warna pink, awak pakai baju warna putih. Macam mana awak pergi sekolah? Menyelah dah jauh dah nampak tu. Dia bergantung kepada pengebasuhan awak. Apa yang awak nak ditunjukkan situ. Okey, keperbagaian wujud hasil daripada penggunaan pelbagai gaya, nilai, idea yang berbeza. Prinsip ini dapat dizahirkan melalui penggunaan garisan, jalinan, rupa, warna berbagai dalam bentuk hiasan dalaman. Yang ni awak boleh tengoklah apa-apa objek yang ada. Okey. Bagaimana dia nak susun, dia nak aturkan dia. Okey. Penegasan dalam reka bentuk hiasan dalaman boleh menjurus kepada pemusatan fokus, iaitu objek penting yang ingin diberikan tumpuan, fungsi untuk menarik perhatian dan fokus. Penegasan ni hampir samalah dengan kontra sebenarnya. Okey. Kalau awak tengok sini, konsep penegasan ni lebih berikan titik tumpuan yang penuh. Contohnya awak tengok kerusi, awak cat putih rumah awak, kerusi masuk satu warna merah. Nampak tak? Menyelah tak? Di mana mata awak akan nampak satu objek yang berbeza, satu warna yang berbeza. Itu ialah kontra. Penegasan. Silap. Penegasan. Macam gambar ni, kalau awak tengok gambar ni. Tengok ni penegasan ni. Dia letak kerusi tu warna merah, yang lain semua cat putih.
memang nampak menyelah lah, nampak berbeza lah antara latar belakang dengan objek tu. Nampak tak? Objek lain dia dah dia tak pusatkan dia punya tumpuan, dia pusat tumpuan hanya pada sofa. Kalau kontra pula, kalau tengok sini, dia ada